Okey, kita sambung sikit fungsi kuadratik. Okey, kat sini kita akan tengok jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Okey, kita ada pembeza layan. Pembeza layan ni adalah kan, yang B kuasa 2 tolak 4 AC ni adalah maksudnya pembeza layan. Kita dapat mana B kuasa 2 tolak 4 AC ni? Kan persamaan kuadratik kita kalau bentuk dia macam ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong kan. Yang inilah ABC dia. So, kalau kita cari nilai persamaan, nilai X, ataupun kita selesaikan persamaan ni, maknanya kita cari nilai X kan. Kita akan pakai dua cara. Cikgu ajar dua cara kan. Hari tu cikgu ajar guna formula dan guna penyempurnaan kuasa 2. Okey, kalau guna formula tu kan dia ada X negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC per dengan 2A. Pembeza layan ni adalah yang ni lah. Okey, kalau pembeza layan ni dia kata kat sini besar pada kosong, maknanya positif. Punca dia adalah dua punca nyata dan berbeza. Maksudnya dua punca nyata dan berbeza tu maksudnya mungkin X tu sama dengan 4, X tu sama dengan 5. Ni punca nyata dah dan berbeza kan, tak sama kan. Okey, kalau dia sama dengan kosong, persamaan punya dua punca nyata yang sama. Maksudnya punca dia sama je, X sama dengan 3 contoh. Bila awak faktorkan itu, awak dapat X tolak 3, X tolak 3 kan sama dengan kosong. Macam tu dia satu punca. Kalau kecil pada kosong, dia tidak mempunyai punca. Maksudnya bila awak selesaikan tu, dia tak dapat X. Dia negatif lah ni kan. Dia tak dapat nilai nyata. Dia akan ada nombor I kat atas tu. Kalau pakai EQN tu, dia ada I tu. Maksudnya dia tak nyata lah. Nanti kita tengok contoh lah. Okey, kita nak tentukan contoh ni. Tentukan jenis punca persamaan kuadratik berikut. Okey, untuk tentukan jenis punca, pertama sekali, cikgu buat A dulu. Kita keluarkan ABC dia. A adalah yang darat dengan X kuasa 2 iaitu 1. B adalah yang darat dengan X iaitu X. C adalah negatif 6. So, B kuasa 2 tolak 4AC adalah B kuasa 2 tolak 4 A C. Kan? So, kita kira ni 25 campur negatif 4 darab ni 24. Jadi 49. 49 ni adalah lebih besar pada kosong. Dia adalah dua punca berbeza. B. Okey, A kita negatif 4, B 4, C negatif 1. So, B kuasa 2 tolak 4 A C. So, kita kira ni dah 16 tolak 16. So, dapat kosong. Bila kosong, kita refer dekat tadi. Kita refer. Bila kosong ni apa? Dua punca yang sama. Kemudian, kita tengok C. Kita keluarkan A kita 2, B kita negatif 4, C kita 5. So, kita buat B kuasa 2 tolak 4 A C. So, dapat 16 tolak 40. So, dapat negatif 24. So, negatif 4 ni kecil pada kosong. So, tiada punca lah kalau kecil pada kosong kan. Kita refer balik kat sebelah ni. Kecil pada kosong, tiada punca nyata kan. Okey, tengok contoh yang seterusnya. Contoh 7, persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah K tambah 3 sama dengan KX. Dengan K adalah pemalar, mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey, dua punca nyata yang sama. Maksudnya kita pakai B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong kan. Bila sama, dia sama dengan kosong. Cari nilai yang mungkin bagi K.
So sebelum kita masukkan dalam B kuasa 2 ni, kita kena keluarkan ABC dulu. Sebelum kita keluarkan ABC, kita kena susun persamaan ni. Bawa KX pergi belah kiri, jadi macam ni. Tambah K tambah 3 sama dengan kosong. So kita tentukan A kita yang darab dengan X kuasa 2 iaitu 1. B kita yang darab dengan X iaitu negatif K. C kita adalah K tambah 3. So B kuasa 2 tolak 4 A, C sama dengan kosong. So negatif K kuasa 2 is K kuasa 2. 4 darab 1 negatif 4. K tambah 3 sama dengan kosong. So jadi negatif K kuasa 2 tolak 4K. Negatif 4 darab 3 negatif 12 sama dengan kosong. Okey, kita selesaikan K kat sini. Okey, awak masuk kalkulator tak apa. Awak tekan mod. Awak pergi EQN. Dia akan keluar unknown kan, tapi pergi ke kanan akan keluar degree. So pilih nombor 2. Okey, so A masukkan, kita tengok A yang kat sini lah. A masukkan yang darab dengan K kuasa 2 1 kan. Okey, B adalah negatif 4, C adalah negatif 12. So bila awak dah buat macam ni, awak dengan kalkulator tu dia akan dapat X sama dengan apa. So punca awak awak kena buat dalam kurungan dulu. So kalkulator bagi kat awak X sama dengan kan, tapi sekarang ni kita K. So K lah, jangan X lah. So dapat K sama dengan negatif 2. Satu lagi K sama dengan 6 kan. Kita jangan lupa kita kena faktorkan. K negatif 2 jadi K tambah 2 kan. K sama dengan 6, kita tukar tanda jadi K tolak 6. Okay, yang ni adalah jalan kerja dia. Kita tulis macam ni kan, macam ni. So jawapan kita masih K sama negatif 2 dan K sama dengan 6. Ni jawapan final lah. Ni sebenarnya kaedah kalkulator cikgu ajar ni adalah untuk faktorkan. Macam kita nak faktorkan macam ni. Tapi kalau awak pandai buat yang macam ni, K atas bawah, lepas tu darab-darab dengan negatif 26, macam tu pun awak buat macam cara ni pun okey dah kan. Tapi ni cara untuk guna kalkulator lah. Tapi ni kena ada jalan kerja Jangan jawapan terus. Kena jalan kerja. Okey, cikgu buat B pula. Punca-punca persamaan P tambah 2 X kuasa 2 tolak 2 PX sama dengan 3 tolak P, dengan P adalah formula dan nyata dan berbeza. So kita kena pakai B kuasa 2 tolak 4AC besar daripada kosong sebab dia berbeza kan. Okey, so atas ni tak buat bentuk am lagi. Kita kena susun dulu 2px, bawa ke belah kiri ni, samakan dia dengan kosong. So kita akan dapat A sama dengan P tambah 2, B sama dengan negatif 2P, C sama dengan negatif 3 tambah P. So B kuasa 2 kita negatif P, 2P kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4, A, C besar pada kosong. So kita selesaikan negatif 2 kuasa 2, 4, P kuasa 2 tolak 4P tolak 8. Okey, kita selesaikan yang ni dulu lah. Kita selesaikan 4 ni, kita buat kat luar dulu. Kita selesaikan P darab negatif 3, negatif 3P. Kita kembangkan dulu. P darab P kuasa 2, 2 darab negatif 3, negatif 6 tambah 2P besar pada kosong. So kita susun 4P kuasa 2 tolak 4P kuasa 2 hilang. So tinggal saja 12, negatif 4 darab negatif 3, 12P. Negatif 4 darab 2, negatif 8P. Lepas tu tambah 24 besar pada kosong. So ni akan dapat 4P tambah 24 besar pada kosong. Okey, yang tak payah masuk kalkulator sebab dia tak ada kuasa 2. So 4P besar pada negatif 24. P negatif 24 bagi 4 dapat negatif 6. Itulah julat nilai P. Bila julat, dia ada besar ke kecil ke. Bila nilai tadi, dia sama dengan Okey, kemudian C, dia beri persamaan X kuasa 2 tambah 4X tambah 13 M 2 tolak X tidak mempunyai punca nyata. Tidak mempunyai punca nyata, maksud kena pakai B kuasa 2 tolak 4AC kecil daripada kosong. So kembangkan dulu yang atas ni sebab awak nak tentukan ABC dia kan. Kembangkan dulu 2M bawa ke sini negatif 2M. Negatif MX bawa ke depan jadi plus MX sama dengan kosong.
Okey, lepas tu kat sini awak susun X kuasa 2 tambah 4X tambah MX tambah 13 tolak 2M sama 0. So 4X tambah MX ni kita boleh faktor. Jadi 4 tambah M, X kat luar. So dapatkan B kita ni, A kita 1, B kita 4 tambah M, C kita 13 tolak 2M. So B kuasa 2 is 4 tambah M kuasa 2 tolak 4 AC. Macam tu. Kita kecil pada kosong. So kita kembangkan 4 kuasa 2 16, 4 darab M darab 2 8M, M kuasa 2, M kuasa 2. Yang ni yang depan lah. Kemudian 4 darab 1 ni 4 dulu. Okey, yang ni kembang cara biasa-biasa ni pun tak apa Cikgu kembang cara cepat sikit. Okey, kemudian 4 darab negatif 3 52 kan. Negatif ni tambah 2M kecil pada kosong. So akan dapat M kuasa 2 8 tambah 2 10M, 16 tambah 5 negatif 36. Okey. So kita dah dapat M. Kita buat cara macam kalkulator tadi cikgu ajar awak tu. Kita pergi kat mod EQN. Okey, degree 2. Dia keluar unknown, tapi awak jangan ambil unknown, ambil degree ke kanan 2. Kemudian masukkan A kita, kita refer kat sini pula lah. A kita yang darab dengan M kuasa 2 iaitu 1, B kita 10, C kita 36. So bila tekan kalkulator awak akan dapat X sama dengan 2, 1, tapi awak tukar jadi M lah. M sama dengan 2 dan M sama dengan negatif 18. Atau awak faktor. Bila awak faktor, dia akan jadi tukar tanda kan. M tolak 2. Yang ni M tambah 18. Okey. Tapi awak kena lukis. Nanti 18 kecil, so duduk belah kiri, 2 belah sini. So depan M ni tadi, cikgu masukkan depan M tadi positif kan. So graf kita senyum. Tapi dia lebih kecil kan, lebih kecil kat bawah. So final answer kita adalah M berada di antara negatif 18 dan 2. Okey, diberi persamaan berikut mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey, dua punca nyata yang sama yang kena guna ni. Yang sama So kita keluarkan A kita 1, B kita negatif 4A, C kita 5B. So B kuasa 2 tolak 4 A, C sama dengan 0. So akan jadi 16 A kuasa 2 tolak 4 darab 5 20 B sama dengan 0. So dapat yang ni. So dia nak ungkapkan A dalam sebutan B. Maksudnya kat sini 16 A kuasa 2 duduk depan lah, 20 B bawa pergi sebelah sini. So akan jadi A kuasa 2 20 bahagi 16 adalah 5/4 B. So bila nak A sahaja, maksudnya punca kuasa 5/4 B. Macam ni lah. Okey, kemudian nombor cikgu buat latihan latih diri 2.5. Cikgu buat beberapa nombor lah. Okay, cikgu buat nombor 3 dulu. Persamaan kuadratik H X kuasa 2 tambah HX tambah K sama 0 punya punca negatif 2 dan 6. Cari nilai H dan nilai K. Okey. So, yang ni awak kena pakai A ni awak kena pakai yang kita belajar sebelum ni, iaitu hasil darab punca dan hasil tambah punca. So kalau kita jawab, kita buat macam ni. Okay, kalau lupa, hasil tambah punca tu adalah B negatif B per A. Hasil darab punca adalah C per A. So kat sini hasil tambah punca dia adalah negatif H per 1 lah kan. Sebab A kita 1. So sama dengan kita tambah je punca ni. Negatif 2 tambah 6 dapat 4. So dapat cari H terus. So H sama dengan negatif 4. Okey. So nak cari K pula. Hasil darab punca adalah K per 1.
K per 1. K sama dengan darab negatif 2 darab 6 negatif 12 kan. So K sama dengan shoot 1 darab negatif 12 negatif 12. So kita dapat untuk H, kita dah dapat untuk K. K ni baru kita jawab A. Kemudian B. Julat nilai C dengan keadaan persamaan ni tidak mempunyai punca nyata. Okey, kita masukkan dulu nilai H yang dah dapat tu dengan nilai K yang dah dapat tu sama dengan C. So C cikgu bawa ke sebelah kiri, jadi 12 tolak C lah sama dengan kosong. So A kita 1, B kita negatif 4, C kita negatif 12 tolak C. Okey. So dia kata tidak mempunyai punca nyata, maksud B kuasa 2 tolak 4 AC kecil pada kosong lah. So B kita negatif 4 kuasa 2 tolak 4 A, C kita negatif 12 tolak C, kecil pada kosong. Kita selesaikan. Negatif 4 kuasa 2 16, negatif 4 darab 12 negatif positif 48, negatif 4 darab negatif C 4C kecil pada kosong. So 4C kecil daripada darab negatif 64 kan, 46 campur 48, 16 campur 48. Okey, so C sama kecil daripada negatif 16 negatif 64 bagi 4, so akan dapat 16, negatif 16. So C lebih kecil daripada negatif 16. Okey, yang ni nombor 3, cikgu buat B. Persamaan kualitatif berikut punya dua punca nyata dan berbeza. Maksudnya B kuasa 2 tolak 4 AC besar pada kosong lah. Dan cari julat nilai A. Julat maksudnya dia lebih kecil ataupun lebih besar lah kan. Okey, so sebelum kita cari ABC ni, kita susun dulu persamaan ni bentuk arm. So kita faktorkan X ni, keluarkan ABC. A1 B1 tolak 2R, C R kuasa 2. So bila masukkan persamaan 1 tolak 2 R kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4 AC besar pada kosong. So akan dapat 1 kuasa 2 1, 1 negatif 2 negatif 2 dapat negatif 4 R tambah 4 R kuasa 2. Kembangkan kembangkan macam ni. Kembangkan macam ni. Okey, tolak 4 R kuasa 2 besar pada kosong. So yang ni dapat 4 R kuasa 2 tolak 4 R kuasa 2 kosong. So dapat 1 lebih besar dari 4 R. So 1 per 4. So kita pusingkan kat depan. R ni R kecil daripada 1 per 4. Okey, nombor 5. Persamaan kuadratik ni dua punca nyata. Okey, cari nilai-nilai K. Punca nyata maksudnya yang sama, dia adalah sama dengan kosong lah. So kita keluarkan, kita ambil persamaan tadi tu, atas kali tu, kita susun dulu sama dengan kosong. Keluarkan ABC. A kita K, B kita negatif 10, C kita 6K tolak 5. So B kuasa 2 kita, B kuasa 2 tolak 4, A, C sama dengan kosong. So ni 100, negatif 4 darab 6, negatif 24, K kuasa 2. Negatif 4K darab negatif 5, 20K. So jadi 20, kita susun cikgu orang kusum bagi yang kuasa 2 ni duk positif. So cikgu akan bawa belah sini, jadi kosong sama dengan 24K kuasa 2 tolak 20K tolak 100. Okey, yang ni boleh masuk kalkulator juga untuk cari nilai K. Lepas sebelum tu boleh pemudahkan dulu. Semua ni cikgu nampak boleh bahagi dengan 4. So cikgu bahagi dengan 4 semuanya kan. So akan dapat cikgu bawa ke sebelah kiri. 6K kuasa 2 tolak 5K tolak 25 sama dengan kosong. Okey, so masukkan dalam kalkulator lah. Okey, bila masuk kalkulator akan dapat K sama dengan 2.5. Tu kan ABC. So jadikan pecahan tak wajar. So akan dapat sekejap, 45/2 Satu lagi
X2 awak dapat, okey, jadikan pecahan tak wajar juga, negatif 5/3. Okey. So masukkan dalam jalan kerja lah 2K tolak 5. Dan kat sini 3K tambah 5. So, okey, so dah selesaikan nilai K. Seterusnya cari punca persamaan tersebut dengan menggunakan nilai terkecil K yang diperoleh. So K terkecil adalah yang negatif lah. Okay, kita guna K sebagai ni. Kita masukkan dalam persamaan ni. So akan dapat negatif 5/3 K kuasa 2. K kuasa 2 pula. 5/3 X kuasa 2. Lepas tu tolak 10X tambah 6 negatif 5/3. Lepas tu tolak 5. So kita akan dapat apa? Negatif 5/3 X kuasa 2 tolak 10X. So ni akan dapat 2. Memudahkan, nanti 2 dan nanti 5 nanti 10. Jadi negatif 15 samakan dengan 0. Okey, so kita masuk kalkulator jugalah. A kita sekarang ni negatif 5/3. B kita negatif 10. C kita negatif 15. So dapat X sama dengan negatif 3. Satu lagi, X sama dengan X sama dengan negatif 3 je kan. Okey, kita memang dapat satu je X sama negatif 3. Sebab bila awak tekan A, B, C tu dia keluar X1 je kan. Bila awak tekan sama dengan sekali lagi dia terus A balik. So jawapan dia satu je lah. Sebab betul lah jawapan dia satu. Sebab dia kata dua punca nyata yang sama kan. So dua-dua punca dia negatif 3. Tapi kita tulis satu je lah. X sama dengan negatif 3.